Okey doktor, kita akan mulakan sesi kita. Jadi doktor, saya nak tanya daripada mana asalnya HIV dan juga macam mana U equal dengan U ni boleh diadakan pada tahun ini. Dan apakah maksud itu HIV itu sendiri? HIV ya. Sebelum tu doktor nak share gambar sikit boleh tak? Boleh sangat doktor. Boleh doktor. Nanti saya tengok Ada nampak tak tu? Baik, nampak doktor? Belum nampak lagi. Ada nampak? Dan baik, nampak dah. Alright. Okey, tadi Adibah tanya tu bagaimana asalnya HIV tu ya, kat Malaysia ya? Okey, HIV tu ataupun Human Immunodeficiency Virus adalah virus lah kan? Alright. Asal-asalnya bila macam juga virus corona ni, dia asalnya dah merebak dah sekarang ni kat Malaysia ni dah bertapak lama ya, di seluruh dunia. Okey, kita tahu kan virus HIV mula muncul way back tahun 1980-an dulu kan. Tapi kat Malaysia ni dia start muncul pesakit pertama kita dapat pada tahun 1986. Masa tu sibuk lah, hebat lah, macam heboh jugalah macam kes corona ni juga kan. Korang semua dah lahir ke masa ni? Belum lagi doktor. Belum doktor. Untuk orang lahir lagi HIV punya virus dah ada dah. Tahu tak macam mana asalnya virus HIV ni? Macam coronavirus you all tahu kan, sebab you all dah lahir. Asalnya daripada orang kata apa dah? Mana datangnya coronavirus? Pada makanan eksotik kelawar. Dan China dia. Sama jugalah macam virus HIV ni. Asalnya orang percaya dia berasal daripada chimpanzee dulu sebelum dia merebak kepada manusia. Okay. Alright. Apa yang kita tengok sekarang ni, saya tunjukkan ni bagaimana infeksi virus tu sejak daripada tahun 86 sampai sekarang. Kita tengok daripada awal dulu dia punya kes semakin meningkat sampaikan pada tahun 2002. Masa ni banyak kes because of disebabkan oleh individu yang share ataupun dia berkongsi dalam suntikan akan tinggi. So sekarang ni dia punya jangkitan masih ada sampai sebelum you lahir sampai sekarang masih ada lagi individu yang this HIV ni masih ada. Maksudnya virus ni masih lagi ada di dunia. So kita cuba tengok sekarang berapa yang kat Malaysia ni ada. Kat Malaysia sekarang kalau ikutkan 2019 jangkitan pada 2019 lebih kurang, ini jangkitan baru 3,564. So maksudnya masih ada walaupun dah daripada tahun 1986 sampai sekarang kan virus ni masih ada lagi. Masih menyakiti manusia. So kita masih lagi masih lagi teruskan usaha untuk menangani supaya dia tidak terus bersebar sebab kalau tak nanti kita tahu kan banyak belanja duit lah apalah untuk kita menangani virus tersebut. Okey, ada apa-apa soalan lagi ada? Kita asyik sembang pasal HIV AIDS. Tapi apa sebenarnya HIV ni doktor? HIV ni okey, macam mana dia transmisi semua tu lah ada gambar tak? Okey, ni yang tadi kan. Alright, yang ini okey yang kat 2019 lah kita tengok. Doktor share sini sikit lah, kita dah ada gambar ni kan macam cantik pula. So kalau kita tengok daripada 2019 ni kebanyakan individu yang dijangkiti oleh HIV ni peratusannya melibati orang-orang yang muda ataupun produktif ya. So, sebab itulah bila dah dijangkiti kita panggil HIV positif itu kita macam ada benda-benda yang kita tak boleh ada hal kita tak boleh buat banyak benda kan. So kalau ikutkan 2019 ni memang banyak daripada individu yang masih aktif lagi. Okay, so kita kena
Ini pula kalau ikutkan transmisi berdasarkan pada risiko, kita tengok kebanyakan kes di dalam 2019, the recent one yang tahun lepas, yang kita data yang kita ada daripada 2019, kebanyakan kes adalah disebabkan oleh jangkitan daripada hubungan seksual, berbanding dengan daripada yang dulu memanglah kebanyakan daripada jangkitan daripada disebabkan oleh perkongsian jarum suntikan kan di kalangan individu yang mengambil dadah. Tapi sekarang kebanyakan adalah disebabkan oleh hubungan seksual atau sama ada daripada heteroseksual ataupun daripada homoseksual. Okey, tadi ada tanya apa Apa itu virus tu virus. Virus, kita tahu kan virus, kalau virus kita bila bercakap pasal virus, yang saya cakap tadi transmisi tadi kan, kita kan hidup sikit kan. Kalau kita cakap pasal virus ni, virus dia mesti ada host untuk hidup lah, sama ada binatang ataupun manusia. Kalau katalah virus HIV ni lagi pula, dia lemah sebenarnya. Kalau luar daripada badan manusia, dia tak boleh survive, dia mati. Okay, dia perlukan host ataupun contohnya manusia lah untuk dia hidup dan merebak. Apa yang berlaku ialah dalam badan manusia ni kita ada sel darah putih, sel darah merah, betul tak? Ada. Betul. Ada. So sel darah merah ni bawa oksigen. Tapi tugas sel darah putih ni tahu tak ada? Dah belajar ke belum? Dah doktor. Tu insya-Allah tahu. Dia adalah untuk membunuh patogen yang masuk dalam badan doktor. Okey, bagus Adam. Kita tahu darah putih ni yang kita spesifik sangat untuk HIV ni ialah kita panggil CD4 ataupun sel dipanggil nama dia CD4 lah. CD4 ni salah satu daripada kita punya daya pertahanan lah. Pak kata Adam tu kalau ada kuman ke, ada bakteria ke apa ke, badan kita ni Allah dah jadikan memang ada askar-askarnya yang akan melawan untuk segala penyakit-penyakit tersebut. Salah satunya yang CD4 ni lah. Tapi masalahnya sekarang ni virus HIV ni suka menyerang pada sel CD4. Dia akan melekat dan akan membiak ataupun berreplikasi lah ataupun membiak di dalam CD4 ni dan terus merebak banyak ke dalam salur darah dan serang lagi sel darah CD4 yang lain. Okey? Apa yang berlaku bila CD4 yang dia dah masuk tu, dia akan matilah, dia tak boleh berfungsi lagi. Bila dia dah banyak-banyak, dia akan menguasai lah, maksudnya banyaklah yang CD4 akan yang mati dan tak berfungsi. So kita punya daya pertahanan pun bila dah CD4 dah kurang akan jadi kurang lah, senanglah penyakit-penyakit akan dapat. Doktor, kan tadi kita ada sentuh pasal HIV, kan baru saja sentuh pasal HIV. Lepas tu sama ke antara HIV dengan AIDS ni? Oh, HIV dengan AIDS. Adiba rasa sama tak? Saya rasa macam lain sebab HIV ni macam virus, AIDS tu mungkin dia punya consequences dia kot. Okey lah. Okey, HIV dengan AIDS sama tapi dia tak serupa. Dia macam compression kan. Kita kata tadi HIV positif, kalau individu tu HIV positif maksudnya individu tu telah ada virus di dalam badan dia lah. Tapi bila virus ni kalau kita tak bagi ubat ke apa ke, kita sekarang ada antiviral. Dalam lama kelamaan virus yang dalam badan tadi tu dia serang lagi, membiak serang lagi CD4 tu, nanti dia akan satu ketika sampaikan bilangan virus terlalu banyak, sampaikan CD4 terlalu sedikit. Bila CD4 sel ni terlalu sedikit, kita ada cara lah untuk kira dia, sampailah senang nanti segala penyakit kita individu dihinggapi lah sebab dia dah tak ada daya tahan dah. Paling biasa sekali penyakit apa yang dia orang selalunya dapat? Adam. Yang Adam biasa dengar lah. Mungkin apa, disesema yang berpanjangan, demam macam tu doktor. Oh, kan. Kalau
dia dah sampai AIDS ni ataupun apa tu acquired immunodeficiency syndrome ni, dia senang lagi dapat penyakit-penyakit macam TB kan, ataupun kadang-kadang tu bila sampai AIDS ni dia senang dapat penyakit-penyakit yang macam senang kita lawan kalau orang biasa, tapi bagi orang yang AIDS ni dah tak boleh lawan dah, dia boleh macam infeksi daripada fungal yang biasa-biasa pun dia boleh merebak. Kadang-kadang tu dalam keadaan AIDS ni dia boleh dapat penyakit yang kanser tertentu lah yang memang dikenal pasti senang didapati untuk orang yang dapat AIDS. Doktor, so kalau AIDS ni kan disebabkan kurang CD4 dan banyaknya virus ni kan. So tadi doktor kata macam dia mudah untuk dapat pelbagai penyakit kan. Adakah ni daripada tetamu kita? Okay, adakah sifilis pun sekali boleh dikategorikan dalam AIDS ni? Sifilis tu adalah jangkitan kelamin. Kadang-kadang tu orang yang ada jangkitan kelamin tu kita kena test juga untuk sakit tu ada HIV ke tidak. Alright, dia bukan saja apa-apa penyakit sebenarnya, bukan setakat sifilis saja. Dan kalau penyakit individu ni yang memang dah ada HIV positif ni, yang dah ada virus HIV di dalam badan dia, selalunya kalau dia dapat jangkitan sifilis, dia lebih teruk compare tu orang yang tak ada lah. Itu biasanya. Sebab dia tak boleh nak lawan dah. At least kita orang yang ada sifilis tu, walaupun dia ada kuman sifilis, tapi ada juga dia punya daya ketahanan dia lawan sikit. Tapi kalau orang dah sampai AIDS tu, dia dah lebih teruk lagi. Okay. Clear ke antara HIV dengan AIDS ni? Doktor terangkan tadi? Faham doktor? Doktor, kalau doktor nak tahu, sebelum beberapa hari sebelum kita punya bual santai ni, kita ada buka satu link Curious Cat yang mana semua orang boleh bertanya apa-apa je yang diorang nak tanya pada doktor, dan saya akan baca sikit soalan daripada Curious Cat ni. Okay, antara soalannya, ada umur minimum ke untuk mereka dijangkiti HIV, dan memang tak ada had umur, ataupun dan ada tak imuniti manusia ni, ada tak imuniti terhadap HIV? Okey, terima kasih Adam. Doktor cuba tengok ada tak dalam slide yang dikaitkan. So apakah soalan dia, apakah umur termuda? Okey. Sebelum doktor jawab, doktor terangkan sedikit macam mana agaknya virus ni boleh dijangkiti. Okey. Seperti yang doktor tengok daripada, you all nampak ke slide ni? Virus HIV ni boleh dijangkiti melalui cairan badan lah. Contohnya darah, air mani, air cairan daripada faraj. Lepas tu dia boleh merebak dari susu ibu. Lepas tu melalui dubur. Dubur kalau orang buat sexual yang men tu sekarang that is the reason why dia senang dapat jangkitan lah. Lepas tu kalau katalah ibu tu melahirkan anak, ibu tu ada HIV and then dia menyusukan pada saluran susu ibu pun boleh merebakkan virus lah. Dan juga virus ni juga kalau katalah ada kita melakukan pembedahan organ yang tercemar. Kita tak tahu kan organ tu ada individu tu ada HIV positif, kita pindahkan organ tu boleh merebak juga. Dan juga melalui pemindahan darah yang tercemar dengan virus. So sebab tu sekarang ni semua darah yang kita nak donate selalunya, yang kita nak dermakan, kita kena saring dulu ada virus HIV ke tidak. Itu salah satu cara dia bagaimana virus ni dijangkitilah. Dan soalan Adam tadi, bilakah umur termuda kan? Kan kita kata tadi doktor cakap virus ini boleh merebak melalui air ketuban ataupun susu ibu. Maksudnya kalau air ketuban, kalau dia katalah ibu tu mengandung, dia ada HIV dan kita tak bagi ubat rawatan anti-HIV, antiviral. So anak yang seumur 1 tahun, 1 tahun, 1 hari pun boleh ataupun 1 hari pun boleh dijangkiti sebabkan oleh
apa tu ITP bagi itu tadi lah. So had umur dia daripada umur 1 hari sampai ke tak ada had umur lah. Macam tu. Kiranya yalah dari baby yang 1 hari sampai semua peringkat umur lah kan. Ya, Okey. betul. Ya. Kalau kita berisiko, doktor kata risiko dia macam tu lah. Kalau kita orang-orang yang risiko ni contohnya kita melakukan apa tu hubungan seksual dengan secara rambang, partner yang kita tak tahu kan, kalau itu dari sengaja risiko yang kita juga elakkan lah. Alright? Dan berkongsi jarum suntikan, kita tak tahu orang lain punya tu ada HIV ke tidak, kita tak tahu. So that is another risiko yang kita juga elakkan. Okay. Okay, doktor, yang bab sini pun saya ada soalan juga. Ni daripada tetamu kita. So soalan dia, is it true that HIV cannot travel or infect via GI tract? And the other one is, dia kata, then why gay couples are also exposed to it when they use anal route? Okay, alright. So bagus juga soalan ni kena pada tempat ni kan. You all rasa Arifah dengan Adam rasa boleh tak travel melalui GIT tract? Kita punya panggil apa? Usus Sebab dah ada kes berlaku kan. So saya percayalah. Ya, sebab virus ini dia boleh boleh dijangkiti melalui uji cair darah. Kalau dalam salur usus kita, of course ada banyak salur darah kan, and then melalui air mani ataupun cairan daripada tubuh. Sebab tu kalau kata couple yang kalau tak pakai kondom, dia melalukan hubungan seks, especially dekat bahagian tubuh tu ada banyak salur darah, bila dia pecah ke apa semua, dia akan, virus tu boleh merebak melalui itu. Faham ke? Faham doktor. Bukan tu? Faham doktor. Alright. Lepas tu doktor, macam kalau kita nak tahu kan, macam individu tu ada HIV ke tak ada ke macam spesifik ujian yang boleh dilaksanakan supaya dapat kesan virus HIV terlebih awal? Sebelum doktor jawab tu, doktor nak tanya, saya nak test korang. Boleh tak kalau katalah orang tu setakat dia bercium, boleh tak virus tu disebarkan? Tak. Doktor pula tanya. Tidak. Betul Betul. So kita kata sebab kalau ikutkan study kita dah check kandungan virus dalam saliva tak cukup untuk dijangkiti lah untuk menjadi orang lain lah melalui ciuman ataupun kadang-kadang tu ada mitos kan kata makan pun tak boleh sampai kamu tahu orang tu HIV satu kampung pulau dia sebab dia takut nak inilah untuk dijangkiti. Sebenarnya setakat makan bersama, duduk bersama satu kelas ke satu tempat kerja dia tak boleh dijangkiti. Ya? Sebab apa? Sebab virus tu kat luar dia tak, kita kata tadi tak hidup, dia tak kuat, dia lemah. Ya? Test kan? Macam mana kita nak tahu? Okay. So, kalau kita nak tahu kita ada dijangkiti, ada dijangkiti oleh virus HIV ke tidak, ni ada dua jenis test lah ataupun ujian. Yang satu tu dipanggil ujian saringan. So, ujian saringan tu, ujian saringan tu biasa macam ni lah, ataupun kita panggil rapid test kit. So, yang ini kita boleh buat dekat mana-mana klinik pun. Kalau pergi ke klinik kerajaan pun boleh buat. Usually, selalunya kalau kita pergi klinik kerajaan, yang sebelum mengandung, yang orang yang ibu mengandung memang diwajibkan dilakukan test yang ni lah, ujian saringan ni lah. Dan juga untuk certain negeri, untuk sebelum perkahwinan pun ada saringan. Okay, lagi satu, sebelum kita donor darah, dia buat test ni lah, saringan ni lah. Okay, tahu tak apa maksud test saringan ni? So, bila ada test saringan, mesti ada test confirm. So, biasanya kalau test saringan ni dah positif, kita akan buat lagi satu lagi test lah untuk confirmkan.
Right. Okay. Doktor, kalau yang test ni kita boleh macam selain daripada kita dapatkan dekat klinik kerajaan kan, ada ke macam test ni dia berjual dekat farmasi-farmasi ke luar daripada hospital atau klinik? Ada, kita boleh buat test sendiri, tapi adalah digalakkan sebelum, biasanya kalau kita pergi ke klinik kerajaan juga, sebelum kita lakukan test ni, dia ada kita panggil counselling, pre-test counselling dengan post-test counselling. Tujuan dia buat counselling ni oleh ataupun doktor supaya sediakan pesakit dan bagi tahu sedikit mengenai test ni apa lah, macam saringan tu apa maksudnya, adakah setakat saringan ni dah cukup sahaja ke kalau dia negatif. Okey, faham tak? Faham doktor. Dia ni macam ni lah, kalau disaring ni selalunya kalau 2 ni dia panggil positif lah. Biasanya test ni dia check kita punya antibody. Antibody tu daya tahan kita lah, kalau ada virus tu kita akan keluarkan antibody, dia akan detect. Tapi katalah antibody tu tak kuat lagi, kalau test-test yang biasa rapid test ni, tak semestinya dia negatif tu kalau kita ada exposure ataupun ada contact dengan orang yang ada HIV positif, kita kena test lagi, repeat lagi test tu sebab kita ada window period, kita panggil waktu yang belum cukup untuk nak bagi tahu test virus tu dah untuk detect antibody tu dalam badan. Sebab tu kita kena ada counselling dan tu semua lah. So digalakkan kalau nak buat test tu elok berjumpa dengan doktor. Doktor, saya pernah pergi kedai gunting rambut. So saya pernah juga berdarah time orang tu cukur dekat tepi-tepi ni. So kalau andai kata dia tak tukar pisau cukur tu dengan orang lain dan andai kata ada orang tu dia positif HIV, adakah saya boleh terima jangkitan tu doktor? Okey, bagus soalan Adam tu. Memang kita tahu selalunya jangkitan disebabkan oleh darah kan, tapi especially kalau ada kontak pendarahan. So kadang-kadang demam ataupun banyaknya virus yang terdekat dekat pusat cukup tak cukup untuk menjangkitkan sebab dia inilah. Selalunya mungkin sebagusnya kita tak share lah the blade, tapi untuk dijangkiti tak cukup, selalunya tak cukup. Paling banyak jangkitan adalah disebabkan yang itulah hubungan seksual, kongsi jarum sebab dia direct, ataupun bagi ibu ke anak, ataupun pernikahan orang. Tapi bagus juga lah kalau macam mana pun kita sebagai langkah berjaga-jaga, kita galakkan sekarang ni kita tukarkan, even kan apa tu kisah cukup kan dia suruh tukarkan satu orang untuk satu saja. Tapi kalau ikutkan memang terlalu susah lah nak dijangkit. Sama juga macam kalau kita dekat klinik kan, kita ambil darah, tiba-tiba kita ada accident kalau pimpet kan. Yang itu pun walaupun ada possibility tapi keberangkalian untuk dijangkiti amat sedang. Walau macam mana pun lebih baik elok berhati-hati. Doktor, apa simptom-simptom yang kalau kita ada kita kena pergi buat test HIV? Siapakah yang patut buat test siapa yang buat test? Individu yang patut buat test tadi yang doktor kata individu yang berisiko lah. Contohnya yang ada ambil darah dan kita pakai share needle, ataupun individu yang tahu yang pernah membuat hubungan seksual dengan orang kita rasa dia ada HIV, ataupun yang yang punya ibu merambang yang kita pun tak nampak kita ada HIV ke tidak, itu memang dia nak buat lah HIV test tu. Dan juga kalau itu kan kalau ibu mengandung tu memang diwajibkan kita screen atau pesarung dulu HIV. Dan baru-baru ni juga untuk orang yang nak kahwin kan, dia orang dah kahwin tu belum ni? Kena buat HIV. Okay.
Tadi nak tanya, tadi Mak Adam tanya macam mana nak kena pasti kan? Kita dah dijangkiti ke tidak. So kadang-kadang tak ada tanda apa-apa. Kadang-kadang individu tu tak rasa apa-apa. Tapi lately ni mungkin sebabnya orang cepat jumpa doktor. Doktor dulu-dulu, zaman doktor mula-mula dulu kerja, biasa doktor tengok yang HIV tu yang dah towards the end. Maksudnya dah ada AIDS. So dia orang ada presentasi dia orang kepada hospital ataupun klinik dah ada penyakit lah. Tapi sejak belakang ni kami jumpa juga kes yang pada peringkat awal. Right? Peringkat awal tu kadang-kadang dia present, ada yang jumpa doktor disebabkan tanda-tanda dia demam yang berpanjangan 2-3 minggu. Alright? Sebab dia kita punya darah, cara badan kita menahan penyakit kan selalunya melalui demam. Semua tu kan sama juga. Demam, kaki berpanjangan. Kadang-kadang tu pula dia ada macam ni. Ada juga satu kes tu doktor tengok dia ada rash ataupun kita panggil ruam di seluruh badan. Ruam, lepas tu bila kita fracture, kita jumpa banyak kelenjar. Kelenjar pada ketiak ke, leher ke, badan dia. Lepas tu kadang-kadang tu dia komplain macam sakit virus yang lain lah, macam sakit pesak. Lepas tu dia ada, kadang-kadang tu ada yang liver dia pun besar, ada tak semualah tapi sakit badan, macam sakit virus yang lain juga. Tapi selalunya kalau kes tu, kalau kita macam kita tengok ada risiko, kita bagus kita akan buat ujian saring HIV ni lah. Faham betul. Doktor, so macam infection ni kan dia macam satu jangkitan kan. So macam mana kita nak mencegah daripada dapat HIV ni sendiri? Pencegahan dia senang aja. Kan kita tahu tadi apa risiko-risiko. So elakkanlah melakukan hubungan seks yang rambang. Kalau katalah ada partner, mesti faithful lah. Kalau dah kahwin lagi senang lah. Kalau tak, jangan buat hubungan rambang dengan orang kita tak kenal lah. Okay, hubungan seks dengan orang yang kita tak kenal. Lepas tu pula jangan kongsi jarum, jarum suntikan, iaitu cara mencegah lah. Tapi salah satu cara mencegah juga bukan saja nak kata kita mencegah dapat, dan orang yang ada HIV positif boleh mencegah menyebarkan penyakit. Pernah dengar tak macam ni? Macam mana kita nak mencegah daripada kita sebarkan kepada orang lain? Sebab kalau katalah kita tak bernasib baik, tiba-tiba kita dapat HIV. Macam mana kita nak hidup dengan HIV ni, at the same time kita tak nak sebarkan pada orang lain. Ada cara sekarang ni kita dah ada kan. Contohnya kita makan ubat antiviral. Tapi kena makan ubat tu mesti konsisten lah, tak mengulang, sebab kita nak suppress supaya virus tu tak melebar, tak banyak dalam badan kita. Supaya bila virus tu tak banyak, kita tak boleh sampaikan, kita tak boleh merebakkan kepada orang lain. Walaupun kita melakukan hubungan seks ke ataupun kita batuk ke apa semua, kita tak boleh. Itu salah satu pencegahan. Alright. Lagi satu pencegahan dia, itulah kondom. Alright. Pemakaian kondom yang betul. Dengan tak betul pecah kata tu, dia still lagi dia akan merebakkan virus besar. Dan sekarang ni Adibah dengan Adam pernah dengar tak yang apa kita panggil dulu kerajaan KKM ni, kerajaan kesihatan Malaysia pernah buat program yang tukar jarum tu kan. Itu sudah salah satu pencegahan lah. Sebab itu kalau kita tengok, ingat tak doktor punya slide yang awal tadi, jangkitan virus kan daripada dulu mula-mula melalui yang mula-mula awal dulu macam 2002, kebanyakan daripada jarum suntikan kan. Semakin kurang because of the program tu lah hamil tak share. Maksudnya kita tak galakkan dia orang share needle. Okay? Needle pada ni lah orang individu yang melakukan yang ambil darah lah. Clear tak ni? Clear doktor. Pencegahan dia, kita prevent, kita
kita amalkan nilai-nilai murni, tidak melakukan hubungan seks secara ramah, lepas tu kita tak ambil dadah ataupun injection, kita share needle. At the same time, kalau kita dah ada HIV, kita tak boleh prevent daripada merebak ke orang lain melalui yang kita kata tadi, makan nikah. Sekejap sorry. Di mana nak cakap, nanti kepada para penonton, so nanti siapa-siapa yang ada soalan ke ataupun ada yang tak faham sepanjang presentation doktor tadi, boleh teruskan, boleh tanyakan terus soalan dekat chat box ada dekat paparan skrin. And then untuk participant, jangan keluar lagi sebab akhir session ni kita ada Kahoot. So bila Kahoot ni ada soalan, jadi bila dapat jawab soalan ni yang dapat first, kita akan berikan hadiah. Hadiah ni sendiri ditajakan oleh doktor. So tunggulah sampai sesi akhir Kahoot ni. Okay, terima kasih. Ada lumayan tau. Betul. Nak ada juga. Tak apalah. Okey, doktor. Dalam prevention saya ada jumpa, bukan ada jumpa, memang selalu digunakan you equal you. Doktor boleh terangkan tak apa itu you apa equal you dengan you tu ya? Betul. Ya. Undetectable means untransmittable. So, biasanya walaupun orang tu dah dijangkiti HIV, tidak bermakna dia AIDS. Okay? Kalaupun orang tu ada HIV positif, dia nak dapat AIDS tu kalau dia ambil ubat, bukan masa yang lama, cepatlah, sometimes 10 years. Bergantung kepada daya tahan individu tu, dan macam mana dia menjaga diri dia. Okay? So, undetectable, untransmittable ni you and you, ini macam ni. Katalah, na'udzubillah kita dijangkiti dengan HIV, virus HIV. So, badan kita memang dah ada virus HIV. Adakah bermakna kita tak dah end of the world? Maksudnya tak boleh nak buat apa-apa dah. Bukan. Sekarang ni kita ada perubatan dah semakin maju. Kita ada, walaupun HIV tidak boleh diubat, tapi kita boleh kontrol. Macam juga macam pesakit kencing manis. Kita tak boleh nak revert macam kita boleh kebalikkan supaya dia tak ada kencing manis. Bukan, kita boleh kontrol. Sama juga dengan pesakit HIV. Provided dia memang ikut nasihat doktor lah makan ubatnya yang kita panggil antiviral. Tujuan antiviral ni kita makan untuk pesakit yang ada HIV positif ni supaya nanti kita punya aim supaya virus tu tidak merebak di dalam badan. Kita suppress dia sebab kita tak mahu dia. Sampaikan kita punya aim, ada ubatnya. Memang kita dah buat kajian ubat ni, quite safe dan boleh makan, senang makan dengan tablet je. Lepas tu kalau kita makan dengan teratur, kandungan virus dalam badan dia boleh jadi sampai kita tak boleh detect. Maksudnya kalau kita test, kita tak boleh detect tu, maksudnya dia tak boleh macam saya kata tadi lah, tak boleh pindahkan the virus tu orang lain. Sampaikan dia boleh melakukan hubungan seks dengan isteri dia tanpa pun memindahkan virus tersebut. That is the booking. Provided so, yang ubat yang treatment yang doktor cakap sekali dengan PrEP yang pra-epileptic prevention yang nama dia. Itu lain pula Adiba. Itu prophylaxis yang lain. Katalah saya awak dah cakap benda tu. Katalah tiba-tiba kita kena katalah ni tak bagus lah, kita kena rongkong. Tapi rongkong pula orang tu memang kita tahu dia ada HIV. So adakah kita tak boleh ni? So dalam within 72 hours kita boleh beri ubat untuk mencegah supaya HIV tu tidak merebak ke badan kita. Kita panggil PrEP ataupun PrEP lah. Okay? Dan PrEP tu katalah dia kata dia memang hidup dengan orang yang HIV. So dia kata isteri suami dia memang HIV. Tapi isteri dia belum lagi. Tapi isteri dia akan bersama. Sebagai suami isteri mestilah ada nafsu bersama untuk bersama. Semua kan kalau so dia galakkan juga walaupun dia tak ada HIV, kita boleh bagi ubat lah untuk supaya tidak berjangkit. Dan lupa saya nak cakap, kat Malaysia ni kita beruntung
Kalau warga negara Malaysia yang dijangkiti oleh HIV, kita boleh dapat ubat-ubatan untuk HIV ni secara percuma di klinik-klinik kerajaan ataupun hospital kerajaan. So, bukan maksudnya bila dah positif tu kita tak ada apa cara lain lagi untuk untuk membendung masalah HIV, untuk meneruskan kehidupan. Ada soalan lagi kan tiba daripada InsyaAllah dah tak ada doktor. Saya clear dah sekarang. Alhamdulillah. Okay. Adam ada soalan? Tak ada. Okay. Okay doktor. So insyaAllah alhamdulillah kita saya rasa untuk sesi kita yang pertama ni daripada doktor sendiri sudah pun selesai. Jadi kita akan masuk ke sesi kedua, iaitu mana-mana mesej ataupun pertanyaan daripada penonton melalui daripada chat box ataupun Curious Cat. So jadi saya akan mulakan dulu dengan soalan yang pertama. So saya baca daripada ni chat box tu. Okay, nama dia. Okay. Hai, saya Adriana. Saya nak tanya, adakah life expectancy orang mempunyai HIV sama dengan yang tiada HIV? Okay. So Adam boleh jawab tak? Dah dengar ceramah saya? Okay. Boleh? Saya cuba. Mungkin kalau dia dapatkan treatment yang dengan dengan betul, insyaAllah dia boleh hidup lama. Ya. Okey, betul. Kalau katalah individu tersebut ikut nasihat doktor, makan ubat selalu dan jaga kesihatan, buat exercise supaya kita boost up immune system kan, sebab HIV AIDS ni kebanyakan dia serang kita punya daya ketahanan imun kita kan, daya ketahanan kita melawan penyakit kan. So insyaAllah life expectancy kita akan boleh bertambah. Sebab itulah sekarang ni kita tahu kita panggil HIV positif bukan HIV positif lagi kan, kita panggil apa? People live with HIV. Maksudnya dia boleh macam orang biasa, provided dia akan ikutlah ikut cara hidup yang sihat dan makan ubat lah, supaya walaupun ubat tu kalau miss 2-3 hari je, seminggu je, dia akan naik balik badan. Itu susah nak sampai sebab. Okay, very good. Ada lagi ke soalan? Lepas ni Adibah jawab dulu tak? Apa dia? Lepas ni Adibah pula jawab, boleh? Tak berani saya. Okay, ada mana soalan? Okay, ada mungkin soalan tadi. Soalan ni disampaikan kepada saya melalui WhatsApp. Sebenarnya soalan yang pasal pisau cukur tadi saya terus curious, saya terus tanya. Saya minta maaf sebab memotong cakap doktor tadi. Tapi soalan dia lagi, adakah HIV boleh bertahan atas pisau tu? Dan berapa lama dia boleh hidup atas pisau tu? Tak lama. Tak lama. Sebab dia tak lama. Tapi berapa tu saya tak berapa pastilah. Tapi banyaknya virus yang di atas pisau tu, kalau sedikit tu dia tak cukup untuk dipindahkan lah. Maksud untuk dia merebak kepada individu lain. So kebanyakan disebabkan oleh, kalau yang saya kata tadi, saya kena tunjuk balik, kebanyakan memang kita kena jaga yang ni lah. Yang ni, ya. Sexual contact, sebab air mani memang banyak lah mengandung. Sebab tu sekarang ni kalau ibu yang mengandung yang ada HIV, kita bagi dia start ubat daripada awal supaya kita mengelakkan virus itu merebak kepada janin yang dikandung. Okay, yang infection. So yang kalau kata pisau cukur and all that semua tu kandungan virus yang ada tak sebegitu banyak untuk bolehkan dia merebak penyakit. Okay. Okay, saya dapat soalan dari WhatsApp lagi, masya-Allah. Boleh, okay, dia tanya, boleh ke seseorang yang pernah dijangkiti setelah dia menjalani treatment, boleh ke dia sampai ke satu tahap yang mana virus tu dah tak ada,
dan dia tak payah nak jalani treatment lagi. Adakah macam tu? The virus itu undetectable tu boleh, tapi tak perlu makan ubat tu janganlah buat. Sebab virus itu undetectable sebab kita tak boleh detect melalui ujian yang kita buat. Tak semestinya virus itu tak ada. Boleh faham tak? So maksudnya kalau kita buat test tu ada certain amount of virus baru kita dapat detect kan. So nanti kalau kita dah stop makan ubat, kemungkinan virus itu akan merebak balik. Sama juga macam orang yang ada sakit kencing manis. Tiba-tiba dia dah bagus, buat makan ubat, tiba-tiba tak nak makan ubat lah sebab rasanya dah baik dah, tak ada dah, sugar level dah bagus. Bila dia berhenti, dia akan naik balik. So dia maksudnya dia kena jugalah makan ubat. Okay? Okay doktor. Lagi satu, ni soalan. Dia kata macam mana kita nak tolong orang yang ada HIV ni untuk cope dengan dia punya disease secara emosional, secara emosinya. Maksudnya apa masalah orang HIV ni? Of course kalau sebelum tu doktor nak cakap lah, kalau kita test HIV, result tu adalah confidential, right? Walaupun kita akan bagi tahu apa tu untuk dapat kontak, untuk mencari kontak tu, tapi result adalah confidential. So kenapa benda ni penting? Sebab nanti kan once kita dah tahu kan, macam dulu lagi teruk lah even kan kes yang ada coronavirus pun tengok macam mana orang takutnya nak dekat sama ada kan. Tapi of course coronavirus tu dia senang lagi infectious compared to HIV, dia susah nak dapat kan. Tapi it's a very good question. Secara emosional memang orang yang ada HIV ni mula-mula dia dapat result, apa yang akan rasa? Tidak akan rasa down kan, tidak rasa macam depressed, kenapa saya dapat, macam mana saya nak hidup, macam-macam pertanyaan ada dalam individu tersebut lah. So waktu begini memang kita perlu sangat support dia. Actually kalau that's why yang kita kata tadi, kita ada post free test counseling dan post test counseling. Selalunya post test counseling kita nak tackle macam mana keadaan pesakit menerima dengan berita yang tidak bagus kan. And macam mana dia kata tadi soalan ni, macam mana kita nak bantu kan. Yang paling penting jangan kita panggil stigma kan mereka. Oh jangan dekat, jangan pergi dekat dia, kita senang berjangkit pada muka dia. This is stigma yang kita selalu, masyarakat selalu buat kepada orang HIV lah, menyebabkan dia orang lagi depressed. Bila dia orang depressed, daya tahan lagi senang rendah. Okay. Dan juga nanti lagi satu support tu, dia nak emotional support saja ke? That is about it lah. And then ada masanya orang-orang HIV ni dia terasa macam dipinggirkan satu, especially kalau dengan family, kalau family dah tak mahu jumpa and all that. So actually apa yang dah berlaku lepas tu is lepas lah. Kadang-kadang tu dia tak sengaja pun dapatkan, tapi dia orang boleh hidup macam biasa juga. Alright, they need to be macam dilayan seperti manusia biasa juga. Okay, and then kalau waktu dia depressed and all that, kita kena aware lah, kita dapatkan pertolongan untuk mereka lah. Sepatutnya ada kita boleh kenalkan mereka dengan support group dia, counselor dia, tak kisahlah counseling daripada mana pun. Okay, terima kasih doktor. Okay, disebabkan masa sangat mencemburui kita, so saya akan bagi 3 soalan yang terakhir. So yang pertama, Assalamualaikum doktor, kalau saya tidak berisiko untuk HIV, boleh tak saya ambil HIV testing sebab nak tahu saja-saja? Okay. Boleh je kalau nak tahu saja-saja, tapi bersedialah, maksudnya dia ada post test semua tu. Boleh request dekat klinik, dia ada tahu tempat lah, tapi biasanya klinik kerajaan dia akan buka pada orang yang berisiko. Untuk orang yang nak tahu saja tu biasa boleh juga request, kita akan buat test lah. Ada yang dekat private tu boleh, dekat mana boleh.
very simple test. Selalunya kita akan buat yang test yang screening tu. Tak akan beritahu lah kenapa test itu apa result. Alright, thank you Doktor. So yang kedua, so Doktor, it's mean about you equal to you as a doctor. How much probability can give to the HIV patient for them to get pure offspring from HIV? Ulang balik the how much. So maksudnya macam kalau wanita mengandung tu dia ada HIV dan berapa kebarangkalian baby dia tu tak dapat HIV tu. Dia macam ni. Kalau you equal to you. You to you. Saya terconfuse sebab you got ini. Alright. If let's say dia memang from the beginning kan, from the beginning of the screening of pregnancy tu, kita dah start ubat, insyaAllah kebanyakan kes memang tidak akan berjangkit kepada anak dia. So provided they start from the beginning. I see. Okay Doktor, soalan yang terakhir. Salam, saya nak tanya, kalau seorang doktor terkena HIV daripada pesakit yang datang ke hospital, adakah doktor tersebut masih boleh merawat pesakit? Kalau kata doktor tu ada HIV positif, ada certain benda yang dia tak boleh buat lah. Macam katalah dia pakai bedah, mungkin dia akan dinasihatkan untuk buat benda yang lain lah. So kalau setakat biasanya kalau katalah dia kerja bahagian radiologi, dia tak sentuh pesakit kamu, dia akan boleh teruskan juga lah. Cuma macam kes yang macam dia kena buat perbedahan, ada pneumonia dengan darah, kita nasihatkan doktor tu tak teruskan lagi. Okay, baiklah. Okay, terima kasih Doktor atas jawapan sementara tadi. Okay.